Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam tutorial cara buat Facebook page. Sebelum ni anda telah belajar dan diberi penerangan tentang cara setup FB page ya. Kali ini saya akan terangkan kepada anda fasa kedua, cara ataupun panduan buat posting FB page. Posting di FB page sangat penting sebab ianya supaya FB page anda nampak menarik bila orang datang ke FB page anda. Ibarat ini adalah kedai anda dah set up kedai anda, okey, anda dah nak signboard, anda dah namakan kedai anda, tapi anda belum fasa hiaskan anda punya kedai, decorate anda punya kedai, okey, supaya orang yang masuk ke dalam FB page anda nampak menarik. Tak adalah FB page anda kosong. Contoh macam ni, okey, tapi tak ada apa, kosong. So, tak menarik lah. So, orang pun tak nak datang lepas ni dekat FB page anda dan diorang tak nak follow anda punya Facebook page. Diorang tak nak friends dengan FB page anda. So, endingnya kalau kita nak menjual, susah lah. Yeah? Okay, so anda kena buat posting yang menarik di FB page anda. Jika anda nak buat posting, kalau tak ada idea, ini kritikal lah biasanya. Kadang-kadang siapa yang baru nak buat, ataupun yang memang jenis susah lah, tak ada idea, anda kena dapatkan rujukan, okay? Dapatkan contoh-contoh di FB page yang lain, company-company lain ke, tapi yang relevan lah dengan produk anda jual. Sebagai contoh, ketika Facebook page ni menjual produk pakaian yang melibatkan sport lah, so anda pun kena dapatkan rujukan FB page yang relevan. Sebagai contoh, ianya melibatkan sport, Al-Ihsan untuk yang local brand, and then international brand, Decathlon ke, ataupun Nike ke. So, anda dapatkan, anda search di Facebook. Okey, so ini saya tunjukkan contoh kalau katakan Al-Ihsan punya FB page, cover, dia punya profile, okey. And then dia punya information dia dekat sini, dia ada highlightkan website, okey. So dia punya Facebook page dia punya follower, and then orang yang dah suka, nampak 229,000. So dia kena buat content yang menarik dalam FB page ni. So ini adalah contoh Al-Ihsan Sport, and then ini adalah local produk lokal ni. Okey, ni adalah Sport Direct. Dia ada lebih kurang 420,000 follower. So ini dia punya contents, kandungan posting dia. Anda boleh buat rujukan, kalau anda melibatkan ini contoh melibatkan sport punya barang anda, Okey, so ini Decathlon, okey. So itu tadi contoh-contoh yang anda boleh dapatkan idea. So, sebagai persediaan, saya mudahkan untuk anda faham, saya bagi 3 jenis kategori lah. Okey, ini yang paling asas, yang paling anda kena prepare untuk buat persediaan, buat posting nanti. So, nombor 1 melibatkan kategori post. Okey, jenis-jenis post yang anda akan buat nanti supaya senang dan nak prepare bahan-bahan tersebut. Lepas tu jenis format post. Okey, dalam kategori gambar ke, and then nak buat posting ni pun anda kena prepare dia punya jadual. So, seterusnya berkenaan dengan kategori post ni, saya akan terangkan lagi bab 1 ni, kategori post. Okey, untuk permulaan bagi page yang baru, okey, anda sediakan, anda buat posting-posting yang melibatkan brand dulu. Ini contoh, alright. Ini adalah brand dalam bentuk poster. Okey. Okey, so first dekat sini, lepas anda buat anda punya profile foto apa semua, anda boleh send lah, buat design satu welcome followers ke page anda, kata-kata selamat datang,
and then lepas tu anda buat promo brand, okey. Ini antara kandungan-kandungan untuk permulaan lah. Siapkan, readykan. So anda punya promo post brand ni dalam bentuk poster boleh, dalam bentuk gambar boleh, ataupun dalam bentuk video pun boleh. Ini adalah promo brand, poster promo brand. Ini lagi satu contoh. Seterusnya, post produk. Anda just promo aja. Letak anda punya gambar produk, poster produk ataupun dalam bentuk video. Okey, saya tunjukkan contoh. Ni. Ini adalah produk. Poster produk. Ini adalah brand. Ini adalah produk. Okey. Seterusnya, anda post pula berkenaan dengan information, tip-tips ataupun anda boleh share link. Saya tunjukkan contoh. Ini adalah share link. Information, info-info daripada page lain lah. Ini contoh daripada Kementerian Kesihatan. Apa relevan dengan Titan Sporty ni? Sebab dia melibatkan sport dan kesihatan, dia adalah relevan lagi. Dia punya tajuk dia, direction dia. So anda boleh relatekan lah posting ni. Anda boleh sharekan link posting daripada yang relevan lah untuk anda ambil konten-konten tu. Okey, seterusnya tips. Okey, contoh tips tadi. Okey, contoh macam ni. Anda boleh buat poster tips. Okey, ataupun anda boleh dapatkan daripada mana-mana link yang relevan and then anda share dalam anda punya FB page. Okey, seterusnya ini adalah sebagai panduan senarai kategori posting selain daripada yang utama ni untuk permulaan anda buat nak buat page yang baru nanti. Selepas dah anda prepare yang utama ni, anda boleh continue dengan yang senarai yang saya bagi ni sebagai panduan. Ini promo brand, menggunakan info produk, tips panduan sharing tadi yang 3 utama tadi lah. Lepas tu anda boleh buat quotes seperti macam ayat-ayat motivasi, okey, kata-kata hikmah, sama ada nak type terus ke ataupun anda nak buat poster ke dalam bentuk poster. And then anda boleh buat ucapan sama ada perayaan ke, hari merdeka ke dan sebagainya. Seterusnya melibatkan anda boleh buat posting-posting jenis aktiviti bisnes anda lah. Sama ada event ke, contoh anda buat jualan di luar ke, kios ke, okay? Join mana-mana event ke, and then anda boleh buat peraduan ke dalam anda punya FB page. Okay? So itu adalah sebahagian daripada aktiviti lah, aktiviti bisnes ataupun FB page anda. Okay, seterusnya anda boleh juga buat posting berkenaan dengan 789 ni adalah penting fasa nak start menjual lah. Okay? Ni fasa dah start nak menjual. Sebelum-sebelum ni, anda buat posting bukan nak menjual. Okay? Kita bukan sentiasa nak menjual saja dalam kita punya FB page ni. So, kita kena variasikan dia. Okay? Pelbagaikan dia. Okay? Barulah audience-audience ni ataupun friend-friend ni yang follow-follower ni tak boring. Suka dengan FB page anda. Endingnya adalah mudah nanti anda nak jual bila orang suka dengan FB page anda. Okay? Mudah kita nak sampaikan nanti apa yang kita nak promo nanti. Alright. So 789 ni adalah masuk yang penting untuk anda prepare untuk nak start nak menjual nanti. So anda postkan melibatkan result. Okay? Result ni maksudnya produk sama ada yang dengan print ke, contoh kalau t-shirt, okay, anda dapatkan daripada supplier, minta supplier contohlah ambil gambar ataupun video, ambil video produk tengah printing ke, okay, ataupun anda boleh ambil gambar produk yang dah siap printing, okay, tunjukkan dia punya
kelebihan kain, okey, anda nyatakan dia punya keunikan produk, anda punya jenis material ke, okey, itu contoh untuk result produk yang dah siap. Lepas tu nombor 8 ni juga melibatkan anda boleh buat post-post yang melibatkan testimoni, sama ada dalam bentuk gambar ataupun video testimoni daripada pengguna, okey, contoh, ataupun kalau tak ada pengguna lagi bagi yang baru, anda kena print dululah, okey, t-shirt tu print dulu sampel 1 2 3 ke, and then anda pakai, okey, and then carilah mana-mana model kan anda sendiri pakai ke, ambil gambar and then buatlah ayat testimoni, okey. So itu antara anda boleh prepare melibatkan testimoni kalau belum yang ada, okey. Kalau dah ada nanti anda boleh minta lah juga daripada customer-customer tersebut dia punya testimoni, yang real punya testimoni. So nanti anda boleh buat konten-konten tu masukkan dalam post-post anda melibatkan testimoni. Okey, bila dah anda dah selesai, dah ada result and then anda dah ada testimoni, barulah anda buat promosi jualan dan barulah bakal pelanggan-pelanggan nak beli tu lebih percaya, dia lebih trusted bila dah ada result, dah ada testimoni dan dah kenal. Lagi bagus sebenarnya juga anda boleh masukkan lagi gambar anda. Okey. Gambar anda tu dalam aktiviti bisnes dah, anda boleh selitkan nanti, okey, baru orang tahu, oh okey, so ini owner business, so orang percaya bila anda bisnes aktiviti tu, anda ada buat jualan-jualan di luar ke, event ke apa ke, barulah orang percaya untuk nak beli, okey. Takut scammer lah so biar ada flow, barulah anda mudah nak buat promosi nanti bila anda dah masukkan konten-konten FB page ni dengan proper. Okay, so lastnya anda boleh letakkan untuk nak buat posting yang melibatkan promosi jualan lah. Contoh kalau katakan hari Merdeka ke, nanti anda dah start lah nak prepare nanti untuk Merdeka 31 Ogos nanti kan. Alright, so settle berkenaan dengan penerangan untuk kategori post. Okay, seterusnya jenis format. Okay, bab kedua ni format post. Format post ni maksudnya semua konten-konten ni tadi anda applykan dalam bentuk poster. Okay. Contoh inilah, ni bentuk dalam poster lah ni dalam bentuk poster lah. Kalau gambar yang ini. Okey. Contohnya ni gambar. Kalau video inilah. Okey. Ini dalam format video. Gambar, video, live video. Ini kalau anda nak boleh buat live di Facebook, and then kalau anda boleh post juga dalam bentuk story mori, okey. And then kalau anda ada blog, anda boleh buat sharing anda punya blog tu tadilah ke dalam FB page anda. Okey, seterusnya melibatkan jadual posting pula. Okey. So untuk nak buat jadual posting harian, ini sebagai contoh daripada post-post anda yang dah ready tadi semua ni, bahan-bahan anda dah siapkan semua. Okey, untuk nak post pula anda buat schedule. Okey. So contoh hari Isnin apa yang sesuai untuk anda post. Ianya melibatkan motivasi lah paling mudahnya lah. Okey. Yang lain-lain anda boleh juga prepare sendiri. Ini sebagai guide ataupun sebagai panduan. Contoh sebab apa katakan Isnin ni motivasi. Hari Isnin ni lepas kita bercuti lah. Biasanya orang bekerja kan. Orang bekerja kita pun mood hari Isnin ni alamak
lepas dah bercuti, lepas tu nak kena kerja, mood dia satu macam. Okey, ada yang semangat, ada yang tak. So, kita boleh keluarkanlah untuk post kata-kata semangat, motivasi. Okey, so itu hari Isnin. Okay, sebenarnya bagi contoh and then hari Selasa pula anda boleh post produk. Okey, so post produk ni bukan buat promosi sebagai contoh, inilah anda boleh update ke gambar-gambar produk. So tak semestinya dalam poster. Walaupun produk ni sama, hoodie ni contoh, tapi anda boleh applykan dalam bentuk poster, pelbagai poster, tukar-tukar design poster, okey. Ataupun anda just ambil gambar je. Macam ni dalam bentuk poster kan. Okey. Ataupun ambil dalam bentuk gambar je. Ini gambar. Bagi contoh Okey, so itu hari Selasa untuk post produk. And then Rabu post result tadilah. Okey, anda dah buat prepare untuk melibatkan testimoni semua, poster-poster ataupun gambar. So hari Rabu anda post. Hari Khamis pula sebagai contoh, ini time anda nak buat. Hari Khamis ni anda boleh letakkan slot sebagai offer lah. Okey. Promosi, offer. Bukan yang grand promosi lah. Bukan macam ni promosi perayaan ke apa. Just offer discount 30% ke. Okay. Offer-offer yang bukan grand. Okay. Ini sebagai contoh. Aktiviti harian. Posting yang anda boleh buat. And then hari Jumaat. Kalau yang bagi moto Islamik. Anda boleh letakkanlah kata-kata hikmah ke. Okay. Kata-kata doa ke kalau yang bukan Islamik anda boleh post lah kata-kata hikmah ke pun boleh ataupun anda nak letak gambar produk pun boleh juga. Okey, selepas ada offer ni kan, okey, refresh balik gambar produk offer ni pun boleh. Okey, and then macam hari Sabtu ini sebagai contoh, hari Sabtu kita suka berlibur. Okey, dalam mindset semua orang, hari Sabtu ni memang tempat nak berlibur lah, berhappy-happy kan. Okey, bercuti. Okey, semua anda boleh letakkan lah. Apa yang relevan biasanya hari Sabtu aktiviti kita buat. Okey, kita boleh masukkan melibatkan info, hiburan ke, makan ke. Alright. Tak semestinya kita nak letak produk aja tapi kita boleh letakkan, maksudnya kalau katakan berhiburan tu, and then adalah brand anda letaklah logo anda dekat bawah ke, okey, ataupun anda buat aktiviti tu pakai baju brand anda ke sebagai contoh and then hari Ahad pula melibatkan aktiviti sosial lah. Okey, mungkin ada gotong royong sebagai contoh, anda boleh letaklah apa hari-hari yang melibatkan aktiviti sosial, okey, ataupun pergi melancong ke. Alright, dan anda letakkan anda punya brand tu tadi dekat anda punya poster-poster dekat gambar tu tadi. Okey, so ini sebagai contoh untuk post harian. Alright, seterusnya waktu posting. Jadi ini adalah hari, okey, sekarang ni waktu yang sesuai pula untuk kita buat posting. Okey, so ambil mudah bahas untuk sebagai panduan mudah, anda boleh tengok sini sebelah pagi, sebelum orang mungkin sebelum pergi kerja ke, buat kerja ke, 7 pagi. Okey, 7, 8, 9, okey. And then lepas tu 9, 10, 11, 12 orang dah start busy buat kerja. And then boleh continue balik kalau anda nak post. Kalau anda tak buat pada pagi, anda boleh buat tengah hari. Okey. And then anda juga boleh buat 12 ni maksimum pun sampai pukul 2 lah Ini time ni orang free, rehat, makan, orang tengok punya FB page diorang And then seterusnya selepas habis kerja lah, waktu malam 8, 9 sebelum pukul 12 ke macam tu, anda boleh buat post Ini time-time orang free lah untuk nak tengok FB page, untuk nak tengok Facebook ke, untuk nak tengok media sosial
And then ini tadi adalah waktu. Okay. Post untuk nak post ni pula, berapa kerap anda nak buat posting? Untuk buat post, dapat buat setiap hari lagi bagus. Tapi kalau yang tak ada masa, okay, anda boleh buat selang-seli lah. Ataupun minimum paling teruk pun 3 hari lah. Kalau paling malas sekali lah. Okay, 3 hari sekali anda boleh post. So, ini anda boleh buat selang-seli. Anda boleh mainkan lah dengan jenis-jenis kategori post yang tadi. Anda boleh tukar-tukar lah. So, anda kena pandai lah buat schedule anda punya posting-posting di FB page anda. Okey, setelah anda buat posting-posting ni semua, barulah anda pergi ke fasa seterusnya, fasa ketiga, iaitu invite friends. Okey. Nak cari follower lah ni. Okey. Nak jemput diorang datang ke anda punya FB page. Okey, sebab nak dapatkan follower yang seramai mungkin dan follower yang berkualiti juga sebenarnya. Okey, anda jangan main simply invite lah, okey. At least anda tahu jugalah latar belakang diorang ni, okey. Minat tak rasa-rasanya dengan anda punya produk, okey. Anda boleh search friend-friend ni. Anda tengok dekat diorang punya wall semua ada tak yang relevan dengan kena-kena dengan produk diorang ni. Alright. So untuk nak invite friend ni pula ada dua kategori lah. Satu free course. Free course ni anda sendiri buat manual lah. Invite, check semua dekat anda punya personal FB anda. Okay. Invite diorang masuk ke FB page anda. Alright. And then lagi satu cara, anda juga boleh buat iklan berbayar dengan FB Ads. Okay. Anda buat iklan, katakan kempen untuk diorang like ataupun follow anda punya FB page. So, yang ini anda boleh buat yang lebih berkualiti lah. Sebab anda boleh setting nanti orang nak jenis macam mana dekat FB tu tadi. Okay, so nanti ini kita akan belajar dalam bab FB Ad selepas FB page ni. Lepas anda dah tahu cara setup, cara nak buat posting, the next punya tutorial adalah nanti belajar tentang FB Ad pula untuk nak buat macam mana nak buat iklan berbayar ni. Iklan berbayar ni dengan FB Ad kita buat lebih yang bertargeted lah nanti. Okay, so lagi banyak follower lagi baguslah dekat FB page anda. Dan follower tu pula lagi bagus pula kalau follower yang berkualiti. Okay, macam saya terangkan tadi, anda lihat ni 200. Okay, dia punya follower Al-Ihsan ni tadi. Spot Direct 41,000. Okay, macam Titan Sporty belum ada sebab dalam proses setup. Okay, ini sebab saya buat ni untuk nak tunjukkan contoh. So, kita tak invite lagi. Okay, kita hanya up saja posting-posting kat dalam. Penuhkan dulu. Banyakkan dulu post-post dalam ni. Bagi cantik, bagi meriah kita punya post ni dulu. Okay, so nanti barulah kita akan buat fasa untuk invite friend ke dalam kita punya FB page kita. Okay, so settle 3 fasa utama. Okay, setup, buat posting, and then invite friend. So nanti fasa seterusnya adalah anda kena buat konsisten lah rutin anda tu, buat pelbagai posting-posting yang menarik. Penuhkan dah anda punya FB page tu dengan posting yang berkualiti. Okey, sekarang saya tunjukkan cara untuk anda post ke dalam FB page anda.
Okey, saya klik create post. Ini untuk nak post lah. And then anda masukkanlah tag-tags yang sesuai. Sama anda sediakan dulu tag-tags, and then baru copy paste. Tak adalah baru anda nak post baru anda fikir ke. Okey, anda boleh buat persediaan lah dulu type dekat dalam Word ke Wordpad ke sebagai contoh persediaan lah So ini saya nak katakan saya just letak saya punya hashtag Titan Sporty. Okay, and then klik foto. Masukkan anda punya poster yang anda dah buat. Okay. Okay, and then klik post. So, poster-poster ni anda boleh, saya dah bagi tahu tadi, anda boleh tengoklah contoh-contoh poster dekat FB page lain-lain punya FB page juga. Alright. And then siapa yang nak belajar buat poster, nanti dapatkan tutorial cara buat poster lah untuk promosi ke di Facebook ataupun di Insta. Nanti anda boleh dapatkan tutorial cara belajar buat poster. So ini adalah contoh poster yang telah di-upload. Okey, saya tunjukkan lagi contoh. Ini produk je. Okey, saya load produk je. Saya create lagi. Saya tak ada masuk apa-apa perkataan tag. Saya just masukkan untuk ini sebagai contoh Titan Sporty. Hashtag klik. Sebab ini saya post melibatkan branding. Saya tak buat ayat-ayat promosi. Saya letak simple je lah dia punya teks ni ataupun copywriting dia. Okay. So saya dah naikkan. Saya dah upload 2 post. 2 posting yang baru Satu produk, satu lagi brand. Okay. So itu saja untuk dalam bab belajar ataupun panduan untuk nak buat posting So nanti fasa seterusnya adalah anda perlu buat secara konsisten lah. Okay. Posting-posting yang menarik nanti supaya follower anda masuk suka dengan aktiviti post-post anda. So janganlah buat post-post yang tak menarik Nanti kalau orang tengok pun alamak tak suka. So nanti kadang dia orang dah tak nak masuk dah. Dia orang tak nak follow anda punya FB page anda. Okay. So itu saja. Terima kasih kerana tonton video tutorial ni. Kita jumpa lagi di next video tutorial seterusnya. Alright, bye.